Kes ini cukup menggemparkan negara satu ketika dulu. Ia berlaku pada 15 November 1980. Suspek kes itu adalah pegawai polis sendiri, Inspektor Sadri Abdul Samad yang ketika itu baru berusia 24 tahun. Perbicaraan selama 20 hari di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang mendedahkan betapa pembunuhan salbiah dirancang dengan teliti oleh Sadri dalam usahanya melindungi kecurangan kepada tunangnya, Rubiah. Andainya mayat salbiah tidak ditemui oleh sesiapa di lurah Jalan Lembah Permai itu, mungkin hari ini Sadri sudah menjadi seorang pegawai polis berkedudukan tinggi dalam kerjayanya. Namun takdir Allah Maha menentukan segala-galanya. Sadri akhirnya menerima pembalasan yang sewajarnya, yaitu hukuman gantung terhadap pembunuhan yang dilakukannya. Dia dituduh membunuh salbiah antara petang 14 November hingga jam 5 pagi pada 15 November 1980 di Mes Pegawai Polis, Jalan Scotland. Dia didakwa melakukan pembunuhan itu mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Perbicaraan pembunuhan pekerja kilang Salbiah Yub Abdul Rahman, 27, yang dilakukan kekasihnya, pegawai penyiasat polis, Inspektor Percubaan Sadri Abdul Samad, berlangsung di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Mustafa Husin dan 7 juri di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang mulai 8 Jun 1982. Dalam hujah pembukaan, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syafi'i Abdullah memberitahu mahkamah pihaknya akan membuktikan Sadri membunuh salbiah sebelum dia membawa mayat mangsa dan membuangnya di Jalan Lembah Permai, Tanjung Bunga. Pendakwa juga yakin dapat membuktikan Sadri membunuh salbiah dalam bilik tidurnya di Mes Pegawai Polis Jalan Scotland berikutan kesan darah dalam bilik itu, dan tertuduh adalah orang yang terakhir bersama mangsa sebelum pembunuhan berlaku. Berdasarkan kenyataan beramaran yang mendedahkan hubungan asmara Sadri dengan salbiah itu, antara kandungannya Sadri berkata dia terkejut melihat menemui mayat kekasihnya tergantung pada alang di bilik mandi penginapannya kerana tidak menyangka kejadian itu boleh berlaku. Menurut Sadri lagi dalam kenyataan, dia menjadi panik dan tidak tentu arah selama setengah jam kerana bimbang kejadian dalam biliknya itu akan menjejaskan imej pasukan polis jika diketahui oleh masyarakat. Dia juga bimbang kejadian itu akan diketahui tunangnya dan mengambil keputusan tidak memberitahu sesiapa mengenainya. Sadri turut menyatakan dia menggunakan sebilah gunting untuk memotong tali nailon yang menjerut leher salbiah untuk menurunkan mayat kekasihnya itu. Katanya, dia kemudian membawa mayat itu dan diletakkan di tempat duduk penumpang depan kereta yang dipinjam daripada rakannya, Inspektor Cik Ibrahim Cik Muda, dan memandu ke arah pantai Jerejak sebelum menukar fikiran menuju Batu Feringgi melalui Greenland, Jalan Air Terjun dan Tanjung Bunga. Dia kemudiannya membuat keputusan membuang mangsa di lurah dekat Lembah Permai. Selepas memberhentikan kereta di situ, dia memikul mayat salbiah turun dan meletakkannya di lurah terbabit. Apabila kembali ke biliknya, dia mendakwa menemui beg tangan salbiah dan nota tulisan tangan berbunyi, "Inilah pengorbanan saya untuk kebahagiaan Sadri," dan satu lagi berbunyi, "Tenangkan hati menghadapi dugaan." Tertuduh berkata dia mengambil beg serta nota itu sebelum membuangnya dalam tong sampah di persimpangan Jalan Scotland dan Jalan York sebab tidak mahu meninggalkan sebarang bukti mengenai kematian yang berlaku dalam mes polis berkenaan. Dalam kenyataan itu juga, Sadri menyatakan dia mengejutkan rakannya, Inspektor Syamsuddin, kira-kira jam 4.55 pagi pada 15 November sebelum kedua-duanya pergi ke Butterworth.
menjemput teman wanita masing-masing datang ke mes terbabit. Katanya, pada awal hubungan dengan Salbia, dia tidak pergi ke rumah wanita itu di Gelugur. Sebaliknya, Salbia menemuinya di Balai Polis Jelutong. Mulai Jun 1980, Sadri berpindah ke mes pegawai polis Jalan Scotland. Dia yang semakin rapat dengan Salbia menjemput kekasihnya bermalam sambil melakukan hubungan seks di situ. Sadri mengakui, walaupun Salbia mahu dia menjadi suaminya, dia tidak dapat membuat keputusan kerana sudah mempunyai tunang. Menurut Sadri, kira-kira 2 bulan sebelum kematian, Salbia memberitahunya yang dia mengandung dan malu jika keadaan itu diketahui oleh rakan-rakan. Bagaimanapun, menurutnya Salbia bersetuju menggugurkan kandungannya. Cik Ibrahim yang mengenali Sadri sejak mereka menjalani latihan memasuki polis di Depo Polis Kuala Lumpur pada 1979. Dalam keterangannya di mahkamah itu juga menyatakan Sadri turut mempunyai teman wanita lain ketika mempunyai hubungan dengan Salbia. Katanya, dia mengetahui yang selama ini Sadri dan Salbia mempunyai hubungan yang intim, tetapi baru mengetahui mengenai tunang Sadri, iaitu Rubiah, selepas 17 November. Segala kenyataan yang dirakamkan daripada Sadri itu mula menunjukkan pelbagai percanggahan apabila saksi-saksi lain dikemukakan oleh pihak pendakwa. Pegawai penyiasat Inspektor Abdul Rani dalam keterangannya berkata, pasukan polis tidak menjumpai tali plastik yang didakwa digunakan oleh Salbia untuk menggantung diri dan dicampak oleh Sadri di sebelah mayatnya. Polis berusaha mencari tali itu dengan kehadiran Sadri menunjukkan lokasinya, tetapi tidak dijumpai. Sadri juga membawa polis ke bilik kediamannya untuk menunjukkan lokasi mayat Salbia dijumpai tergantung. Dia juga turut menunjukkan sebilah gunting yang digunanya untuk memotong tali yang menjerut leher Salbia dan beberapa paku yang didakwa mungkin digunakan Salbia. Kes menjadi semakin menarik. Ahli pakar kimia Hong Seng Hong dalam keterangannya pula menyatakan adalah mustahil untuk tubuh manusia seberat lebih 45 kg boleh tergantung pada paku yang patah pada alang dalam bilik air berkenaan. Katanya, ujian yang dijalankan mendapati paku terbabit patah akibat ketukan biasa dan membengkok dan bukannya akibat menggantungkan objek seberat 45 kg. Muhammad Syafi'i bertanya, kalau seseorang mendakwa tubuh manusia seberat 45 kg atau lebih tergantung pada paku di alang itu, apakah reaksi awak terhadap dakwaan itu? Hong menjawab, daripada ujian yang saya lakukan, ianya tidak boleh berlaku. Ia tidak mungkin. Akhir sekali perbicaraan, Sadri didapati bersalah dan mahkamah berpendapat teori bunuh diri itu hanyalah helah Sadri untuk mengelak daripada tuduhan membunuh tersebut. Sadri akhirnya digantung sampai mati pada tahun 1984. Menariknya kes ini sampai kesudah tiada saksi yang boleh dikaitkan dengan pembunuhan tersebut. Tali yang dikatakan menjerut leher Salbia juga sampai kesudah tidak ditemui.